Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua kawan-kawan. Ini ubat saya nak bagi dekat Nini ya. Ubat ni ubat sesama ya dan susu. Sebab Nini macam nak sesama ya. Jadi kita hancurkan ubat, lepas tu kita buat susu ya. Okeylah, Nini ni dia dah tak boleh nak makan dah ya. Dia tak boleh nak makan, jadi kita paksa dia minum susu lah. Ni ya. Berat badan dia semakin menurun sejak dia tak ada selera makan. Bukan tak ada selera makan, dia masih ada selera. Sebelum ni dia ada selera, cuma dia sakit ulcer. Kita kata ulcer lah sebab dalam mulut dia ya. Jadi ni anda boleh tengok. Saya bagi dia minum susu ni nampak macam agak kejam ya. Sorry, bukan saya kejam ya, tapi saya paksa dia minum susu sebab dia tak nak minum sendiri ya. Nini tak nak minum sendiri, kita terpaksa suapkan macam ni sebab kita tak nak bagi perut dia kosong. Dia dah tak nak makan. Kalau sebelum ni dia sakit ulcer dah lama. Kalau anda ikuti video saya, dah lama dah Nini menderita sakit ulcer ni ya. Jadi sebelum ni saya bawa dia pergi veterina ni. Saya panggil doktor veterina kerajaan ya, datang suntik untuk tak nak bagi sakit, nak bagi sembuh dia lah. Tapi 3 kali datang masih belum sembuh. Jadi saya juga dah guna spray. Ada kawan kita bagi spray untuk spray dalam mulut Nini ni. Tak berhasil juga ya. Jadi saya cadangkan, saya fikir kesian Nini. Kalau sebelum ni kita bagi lauk, dia masih boleh makan walau keadaan sakit ya. Dia korek mulut dia, kita pegang tangan dia, kita potong kuku dia, dia masih lagi mau makan. Tapi sejak akhir-akhir ni dia tak nak makan dah. Jadi kita paksa dia minum susu, tak nak bagi perut kosong. Jadi nampak macam agak kejam sikit sebab kita paksa kan. Macam ni lah ya. Jadi saya cadangkan nak bawa dia pergi veterina swasta pula. Ingat tak kita dulu bawa Lily, Aki, Mioreng, Laki, kita pernah bawa ke klinik vet yang haiwan tu kan. Ya. Kalau yang saya pergi dekat klinik kerajaan ni, dia buat luaran sahaja ya. Macam yang vet ni pembedahan apa semua dia besar sikit lah kan. Dia macam-macam rawatan lagi. Jadi saya fikir nak bawa Nini ke sana sebab kesian sangat, dah tak boleh nak makan dah. Kalau sebelum ni walaupun sakit mulut, kalau kita bawa makanan dia masih nak ya. Dia akan ikut kita bawa makanan, dia ikut belakang kita. Kita letak makanan, dia nak makan. Cuma dia sakit mulut saja, dia makan, lepas tu dia mula sakit ya. Tapi akhir-akhir ni kita letak makanan kat depan dia pun dia lari, dia tak nak dah. Jadi semakin bimbang lah. Kita dah spray, kita dah bawa ni veterina kerajaan apa semua, tak berhasil. Jadi saya pun pada episod lepas saya ada cakapkan saya minta sumbangan daripada kawan-kawan yang mana ada rezeki lebih, tak ada paksaan ya. Saya nak bawa ni lah. Saya dah WhatsApp dah dengan klinik vet tu. Tarikh temu janji dah bagi, nanti saya akan tunjuk ya semua tu. Okey, jadi saya buat sumbangan. Saya sebenarnya pada mula-mula tarikh yang saya tempah tu 17 hari bulan ke, kalau tak silap saya. Hari ni 16 hari bulan. Okey, 16 hari bulan. Hari ni lah sepatutnya saya bawa Nini, tapi suami saya dapat balik awal kemarin. Jadi saya pun tukar temu janji. Saya telefon vet nak cancel tarikh 16, nak tukar kepada 15 petang. Jadi dia kata boleh. Jadi saya pun
sebelum saya pergi tu saya ada terima sumbangan pada 15 hari bulan pagi tu, ada dapat sumbangan daripada kawan-kawan kita RM70 saya dapat ya pada 15 hari bulan. Lepas tu satu lagi saya dapat duit ni. Ni RM10 lagi saya dapat. Jadi semuanya RM80. Yang RM10 ni bukan sumbangan daripada kawan-kawan, tapi ini lain sikit duit ni. Macam ni. Kisahnya suami saya pergi masjid solat Jumaat kan. Lepas solat Jumaat tu Tok Imam cakap kejap lagi ada jenazah nak dibawa masuk dalam masjid. Siapa-siapa yang nak solat jenazah bolehlah tunggu. Jadi suami saya pun tunggulah nak solat jenazah tu. Tak kenal pun siapa. Saya tak tahu, suami saya pun tak tahu siapa yang meninggal ya. Jadi selepas selesai solat jenazah tu, suami saya pun balik keluar daripada masjid tu, adalah keluarga si mati agaknya. Dia bagikan sesuatu dalam plastik. Suami saya bawa balik pulang ke rumah lah plastik tu. Lepas tu dalam tu ada okey. Ni sebenarnya dalam perjalanan nak hantar ni lah. Okey, saya sambung cerita kejap lagi ya. Okey, macam ni. Dalam plastik tu suami saya bawa balik ada gula, nasi satu, air mineral dan tak perasan rupanya ada sampul macam angpau tu. Kat dalam tu ada RM10 tu. Jadi suami saya cakap kat suami saya, dia ada duit lah kat dalam ni. Suami saya kata tak perasan pula ada duit. Lepas tu macam ni lah kita bawa pergi kepada Nini ni. Nak bawa petang ni, kita nak bawa Nini ni lepas solat Jumaat tu lah. Pukul 3 kita ni bawa Nini sekarang ni ya. Jadi RM70 sumbangan kawan-kawan. RM10 ni duit yang dari keluarga si mati. Jadi saya ucapkan takziah kepada dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semoga sumbangan daripada pihak jenazah ni sampai kepada si mati tu ya. Kita tak kenal siapa pun yang meninggal. Jadi semoga sumbangan ini sampai kepada dia ya. Okeylah, kita dah sampai dekat vet. Aduh, sorry ya, bising sikit suara Aisyah bising sikit. Okey, Nini ya. Kita bawa Nini. Okey, dia tengah tidur. Dia tak tahu kita nak bawa dia pergi klinik ni. Dia tak tahu kita nak tinggalkan dia. Dia tak tahu kita nak tinggalkan dia dekat klinik. Kesian pula tengok tu. Badan dia semakin kurus ya. Kalau sebelum ni dia berisi ya. Dia bukannya kurus macam ni. Sejak dia tak sihat, nak makan tak ada selera lah. Jadi macam ni ya. Kesian sangat dekat dia. Saya mesti tolong dia lah. Dengan bantuan kawan-kawan semua, kita dah bawa dia datang ke sini ya. Saya hari ni saya bawa Nini ni pada 15 hari bulan di klinik. Okey, dah tunggu ni. Kita orang sedang tunggu giliran ya. Sebab agak ramai juga orang hari ni ya yang buat temu janji. Jadi berbekalkan RM70 duit sumbangan kawan-kawan dan RM10 duit yang sembahyang jenazah tu ya. Jadi RM80 saya bawa hari ni. Tak apa, sebab selalunya deposit dulu kan kita bagi dekat ni lah klinik ni ya. Jadi sorry lah bising sikit Aisyah tu. Dia sedang main ya, sorang-sorang dia. Okey, ni lah Nini ya. Sekarang ni saya nak tinggal di kat sini lah. Semoga dia selamat, doakanlah ya. Doakanlah Nini ni. Kesian sangat-sangat dekat dia. Dia nak makan sebelum ni, cuma dia tak boleh makan saja. Tapi 2-3 hari ni dia tak nak dah makan pun tak nak. Kita bagi susu saja. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada kawan-kawan yang bagi sumbangan tu. Terima kasih sangat-sangat ya. Dengar cerita ni lagi ya. Cerita saya masih panjang lagi saya nak cerita ni ya. Ni baru cerita 15 hari bulan ya.
Cerita hari ini belum lagi. Okeylah. Saya tadi kat dalam bilik doktor tu dia tak boleh bawa telefon, jadi tak boleh nak rakam lah. Jadi kita dah tinggalkan Nini. Saya dah bagi deposit RM80 ya. Doktor cakap resit dia hantar melalui WhatsApp ya. Dulu dia bagi terus resit tu pelik. Okeylah. Kita sekarang ni dalam perjalanan balik. Rasa sedih lah nak tinggal Nini. Sebab Nini ni sejak saya ambil dia kat tepi jalan, dia duduk dalam rumah saya hingga hari ni. Dah lama dah. Berbulan-bulan dah dia duduk dengan kita. Daripada saya ambil dia masa tu besar lengan saja, masih kanak-kanak lagi, masih budak-budak lagi masa saya ambil dia tu. Sekarang ni dia dah jadi remaja dah. Dia dah jadi remaja sekarang. Okey, ni saya nak tunjuk yang saya WhatsApp. Ni mula-mula klinik vet ni cakap kalau cas Alza 25, tinggal dekat situ RM15 semalaman ya. Jadi dia kata lepas tu prepare ubat bius apa semua lebih kurang RM200 ya, lebih kurang. Jadi saya pun bagi tarikh 16 hari bulan mula-mula ya. Lepas tu pada 14 Oktober ni saya mesej semula cakap nak datang 15 hari bulan. Jadi doktor kata boleh. Okey, saya dah hantar tadi kan, ni nak buktikan kepada anda ya. Ni hari ini saya WhatsApp tanya khabar Nini okey tak. Lepas tu saya minta dia hantar gambar resit sebab doktor cakap akan hantar melalui WhatsApp tapi belum hantar lagi. Tu saya tertanya-tanya lah, nak tunjuk kepada kawan-kawan kan. Dah WhatsApp dah. Okey, kalau anda ingat di mana saya ambil Nini, ni sini lah. Anda boleh tengok episod 39 kan kalau tak silap saya. Anda boleh tengok kembali ya. Termenung di tepi jalan. Nini lah tu. Inilah hari pertama saya jumpa Nini duduk kat tepi jalan depan bank. Depan bank dekat kawasan parking Jalan Sibuk. Inilah Nini. Masa ni dia kanak-kanak lagi, budak lagi saya ambil ni. Besar lengan saja masa ni. Duduk kat situ tak tahu nak pergi mana, dengan jalan sibuk kat depan tu, dengan orang pergi bank ramai semua kan. Banyaklah kereta parking kat situ. Jadi inilah pertemuan pertama kita dengan Nini. Saya pun ambil dia ya. Saya nak bawa pulang ke rumah. Inilah Nini. Masa ni budak lagi. Anda boleh nampak dia seekor kucing yang baru budak lagi ya. Dia dibuang dekat kawasan tu. Jadi kita nak bawa dia pulang ke rumah lah. Tujuan kita nak bagi dia kehidupan yang lebih baik. Okey, inilah hari pertama dia jejak kaki ke rumah saya. Dia minum air sangat banyak ya. Dia minum air. Tak berhenti dia minum air ya. Kesian sangat masa ni tengok dia. Dia dahaga sangat-sangat. Mungkin dekat kawasan tu tak ada punca air. Saya pun tak turun daripada kereta ya. Saya pun ambil dia terus masuk dalam kereta ya. Jadi saya tak tahulah. Nampak macam kering. Tak ada. Air-air pun tak ada nampak. Ya. Jadi sebab itulah dia dahaga sangat. Tengoklah. Inilah Nini ya. Tengok minum air. Kesian dekat dia. Sekarang nak minum. Sakit dah. Kalau saya tak ambil dulu, adakah dia okey ya? Adakah dia okey? Kalau saya tak ambil, adakah dia sihat? Kerana saya ambil jadi tak sihat. Kerana macam tu ke? Ataupun kalau saya tak ambil, dia tak sihat sekarang, tak ada siapa nak rawat. Tak tahulah. Okey, ni kali pertama dia makan kat rumah kita. Inilah makanan pertama datang ke rumah kita. Okeylah. Sebenarnya ni video hari ini ya. Yang tadi tu kita tunjuk semula kisah pertemuan kita. Okey, ni video kita bagi Mio makan pada hari inilah. Hari ini 16 Oktober ya. Kemarin 15 kita dah bawa Nini, tinggalkan Nini kat vet ya. Jadi hari ini kita tak ada Nini dah. Ya. Ya, okey. Saya saja tunjuk-tunjuk Mio tengah makan ni, sambil-sambil nak ceritalah pasal Nini lagilah.
Saya saya nak cerita pasal doktor bagi tahu saya pula. Masa saya WhatsApp mula-mula tadi, saya dah tunjukkan saya WhatsApp vet. Saya tanya berapa anggaran kos ya. Dan vet kata Alza RM15. Lepas tu untuk hari-hari duduk kat situ dia akan cas RM15 sehari. Jadi berapa hari kucing akan duduk kat situ akan berganda lah, berapa dia tak kira lah. Lepas tu ubat bius apa semua perubatan lebih kurang RM200 pada mulanya. Saya WhatsApp tanya. Lepas tu saya pun pergilah bawa Nini masuk dalam bilik doktor. Doktor pun buka mulut dia. Doktor cakap busuknya, memang keluarkan bau busuk. Dah busuk dah bau. Lepas tu doktor tengok, bukakan mulut dia tu, nampak bawah lidah dia, sebelah lidah dia tu, lidah yang sebelah kiri kat bawah tu macam bengkak, macam ketumbuhan macam tu kan. Macam susah lah saya nak cerita. Memang ngeri lah tengok. Memang sakit lah kalau kita kena macam tu. Macam kanser. Kanser lidah ni macam tu. Lepas tu doktor kata ni bukan Alza biasa ni. Doktor cakap bukan Alza biasa-biasa ni. Mungkin ada jangkitan virus ke, ataupun ni lah kanser ke apa, ketumbuhan ke, doktor cakap. Jadi doktor cakap dia kena ambil darah Nini buat ujian dulu, nak tahu ada virus apa ke penyakit apa ke, nak tahu dapat diselamatkan ke ataupun tidak. Doktor kata dia kena ambil darah dulu. Jadi saya pun tanya, dia kata kalau ambil darah kena kos lain pula. Lepas tu saya tanya doktor, boleh selamatkan tak Nini ni? Doktor cakap nanti lepas ujian darah semua dia akan tahulah boleh selamatkan ataupun tidak. Lepas tu saya kata berapa kos anggaran pula ni? Doktor cakap lebih kurang 300 pula. Masa dia cakap 200 dalam WhatsApp tu, yang belum dia tengok lagi. Lepas dia tengok dalam bilik doktor tu, doktor cakap lebih kurang 300. Lepas tu terpulang kepada Nini duduk dekat klinik tu berapa lama. Satu hari RM15. Kalau 5 hari darab lah berapa. Jadi kalau 10 hari darab lah berapa pula. Jadi kita tak tahu lagi jumlah sebenar Nini ni, kita tak tahu lagi berapa. Sebab Nini kita tak bawa balik lagi, kita tak tahu. Doktor pun dia anggaran saja, 300 tu anggaran. Jadi kita tak tahu kurang daripada 300 ataupun lebih lagi daripada tu. Jadi hari ini pada bulan 16 hari bulan hari ni, saya ada terima lagi sumbangan ya. Sumbangan hari ini saya dapat berapa tak dia, 100 setengah rasanya. 100 setengah hari ini saya dapat sumbangan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kawan-kawan, bukan saya paksa bagi bagi banyak-banyak, bukan macam tu. Bagi RM5, RM10 pun dah tak apa dah. Kalau 10 orang jadi dah banyak dah kan. Nak minta banyak-banyak kesian juga dekat kawan-kawan. Tapi adalah kawan-kawan bagi sumbangan kan. Jadi kita dah kumpul hari ni dapat 100 setengah kalau tak silap ya. Jadi belum ambil lagi ya. Kawan-kawan yang bagi hari ini belum pergi ambil lagi duit tu. Yang kawan bagi kemarin kita kumpul sekali dengan duit solat jenazah tu dapat RM80. Kita dah bagi deposit. Sebenarnya doktor nak 100 deposit. Saya cakap kat doktor, ada 80 boleh? Boleh, doktor cakap mujulah. Dia orang pun memahami ya. Jadi saya dah bagi 80. Jadi yang 100 setengah ni saya belum ambil lagi. Nanti kita ambil esok ke ataupun hari nanti kita nak ambil Nini ya. Nanti kita ambil ya. Macam tu. Jadi terima kasihlah saya nak ucap kepada kawan-kawan yang mendermakan. Jadi semuanya
Berapa ya semua? Cuba anda kira 100.5 dengan RM80 jadi 230 kan. Jadi lebih kurang RM70 lagi yang diperlukan ya, kalaulah kos tu betul-betul 300. Kalau lebih maknanya lebih lagi lah. Jadi kawan-kawan kalau ada yang nak derma lagi ke, nak sumbangan lagi untuk ni bolehlah kongsi ya, dan boleh hubungi saya lah pada nombor 0179087746 ya. Okey, kalau anda bagi sumbangan tu, andai kata tak cukup lah, mungkin 300 lebih ke, nanti nak ambil ni, tak apalah, nanti saya tambah lah duit ya. Bukan kalau bagi orang lain RM30 je pun RM30, RM300 je pun bagi orang yang ada duit, dia rasa RM300 je pun macam dengan murah je kan. Bagi kita ni boleh saja. Contohnya kalau suami saya gaji, boleh je saya guna RM300 tu jika terdesak kan. Tapi maknanya hari-hari ni saya kena beli lauk dengan makanan untuk kucing ni, jadi bajet tu lari, jadi tak cukup lah pula untuk bagi makan kucing hari-hari, sebab kucing kita ada banyak. Hari-hari kita bagi makan untuk jumlah kucing yang agak besar juga, jadi belanja pun agak besar. Jadi sebab tu saya minta bantuan ni. Kalau untuk makanan kucing saya tak minta, sebab kita boleh bagi lagi ya, setakat termampu, tidak mewah pun kucing-kucing ni, tapi masih mampu bagi makan. Bila terdesak macam ni lah, doktor minta banyak-banyak macam ni, terpaksalah minta dengan kawan-kawan ya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah ya kepada kawan-kawan tu. Andai kata kalau duit tu macam kurang daripada 300, saya akan guna untuk kucing lah kalau ada baki lebih ya. Macam tu lah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi menonton ya. Terima kasih yang menonton, yang bagi sumbangan, dan doakan ini ya. Sebab doktor cakap kalau kena virus bahaya tak dapat diselamatkan. Tolonglah doakan ini ya. Saya nak bawa dia pulang semula ke rumah. Saya nak bagi dia makan sedap-sedap ayam macam selalu. Rindu sangat ya. Terima kasih semua.